Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar 1 KAA, 1 kognitif dan 1 inklusif. So hari ni cikgu akan kita akan start bab baru Kita dah habis bab 7, kita akan start bab baru. Itu bab 8 iaitu cahaya dan optik So cahaya dan optik ni agak menarik kita nak belajar tentang deria penglihatan kita lah, mau kepada deria penglihatan. Okey. So bila sebut pasal optik ni more berkaitan dengan mata awak. So mata kita ni, that's why lah kalau kedai sifat mata tu dipanggil optometris dan sebagainya. Dia daripada root word dia optik. Okey. Dan mata kita boleh melihat dan sebagainya kerana apa? Kerana adanya cahaya. That's why dia punya tajuk cahaya dan optik Okey. Jom kita tengok. Okey, awak sendiri pun tahu kan, bila dengan mata awak ni awak boleh tengok sekitar dengan apa ciptaan Tuhan ni dengan berbagai-bagai color, berbagai-bagai warna, berbagai-bagai bentuk. Okey, mata ni anugerah yang tak ternilai lah. Tak ada siapa yang boleh buat mata kecuali Allah kan. Tuhan je yang boleh buat mata, betul tak? Tak akan seperfect. Kalau kita buat kamera sekalipun tak akan seperfect mata yang Tuhan jadikan Okey, jom kita tengok. Apa yang kita nak cover yang pertama ialah kita nak belajar pasal cermin dulu. Okey, penggunaan cermin. Okey, anak-anak, cermin yang selalu awak gunakan, cermin yang selalu awak gunakan, yang kita tengok pakai baju, pakai make up lah, pakai bedak lah kan, sebenarnya sekolah baiki tudung, baiki rambut tu, yang kita gunakan, yang selalu kita gunakan ialah cermin satah. Satah tu maksudnya rata. Cermin tu rata. Yang cermin yang awak gunakan selalu ni ialah cermin satah. Di permukaan dia rata. Okey. So cermin sebenarnya ada 3 jenis lah. Nanti kita akan tengok cermin jenis apa. Okey, so cermin awak tengok selalu tu, kita pergi pada yang pertama kita tengok kepada cermin satah dulu. Okey, so cermin satah ni anak-anak, dia ni adalah permukaan yang rata. Okey, tetapi anak-anak, bila awak sendiri tengok cermin, awak perasan tak, awak seperti berada di dalam cermin tu, bukan di permukaan. Okey, awak tidak berada di permukaan cermin, tapi macam awak berada di dalam cermin tu. Okey, so kalau cermin satah, bila awak tengok diri awak, image yang terbentuk, image yang terbentuk ialah image apa? Apa yang awak tengok dalam cermin tu, itu kita panggil image. Okey, awak sendiri adalah objek. Okey, awak ni yang real ni, kita panggil dia awak sebagai objek. Tapi bila awak dah gunakan cermin, gunakan cermin, awak tengok diri awak kat dalam ni, awak ni nama dia image. Nak faham. Ini cermin. Ni objek ini sebenar ataupun yang real awak. Okey, yang sebenar ataupun real awak Yang ni yang sebenar. Yang ni apabila awak dah tengok kat cermin tu, awak nampak diri awak, kita panggil sebagai image So anak-anak, image yang awak bentuk, apabila awak nampak image awak kat dalam cermin tu, awak terbentuk tu, nama image awak ni ialah image maya. Image maya ni macam terbentuk di dalam permukaan, dalam cermin tu sendiri. Faham? Macam awak berada di cermin tu sendiri. Okey, itu image maya. Okey, satu lagi image, dia namakan sebagai image sahih. Tahu? Image sahih. So, image sahih ni macam mana? Okey, image sahih ni macam mana? Image sahih ni pula, kalau yang ni maya cikgu cakap kan. Okey, sahih pula macam mana cikgu? Okey, sahih ni macam awak gunakan projector. Okey, awak gunakan projector awak tu akan pada skrin kan, skrin kosong. Macam cikgu tunjuk projector macam kalau nak tunjuk apa-apa video, guna projector, lepas tu skrin putih kan. Okey, let's say cikgu tunjuk apa video ke apa, video tu berada di skrin. Tu tak, dia memang betul-betul dekat skrin tu. Macam dia melekat kat skrin tu, video tu keluar kat skrin. Ini kita panggil image yang terbentuk, kita sebagai image sahih. Image sahih ni memang terbentuk di permukaan. Okey, terbentuk di permukaan. Itu perbezaannya. So, image yang terbentuk pada cermin satah ialah image maya. Okey, yang pertama image dia adalah maya, dan satu lagi, kalau awak tengok image dia sama dengan size objek. Sama dengan size objek kan. Maksudnya kalau awak tengok diri awak sendiri kat cermin, kalau hidung awak besar tu jugalah hidung awak kat cermin kan. Tak pernah pula awak tengok, kenapa tiba-tiba hidung aku besar ni, tiba-tiba tengok kat cermin hidung kau tiba jadi besar, lubang tu dua tu lebih besar sangat kan. Tidak kan. Sebab kalau cermin satah, dia memantul secara yang sama dengan sudut yang sama. That's why awak punya size image objek adalah sama. Itu penting ya. Okey, actually kalau
Aktiviti 8.1 ni kalau berada di sekolah memang kita akan buat Okay, now ini cikgu nak kenalkan. Okay, kalau awak nak tahu anak-anak, cermin ada 3 jenis. Okay, yang cermin yang cikgu dah cover tadi. Okay, cermin ada 3 jenis. Yang pertama adalah cermin satah. Okay, yang kedua adalah cermin cekung. Dan yang ketiga adalah kita panggil sebagai cembung. Okay, satah, cekung, cembung. Nampak ni? Ini satah, cekung, cembung. Maksudnya macam ni. Ini adalah kawasan cermin. Ni warna biru ni yang cermin dia. Okay, yang ni cermin dia. Yang bahagian ni. So, cekung ni maksudnya melengkung ke dalam. Okay, dia bentuk C. Kalau cembung ni dia maksudnya macam C terbalik lah. Maksudnya awak faham tak? Kalau cermin cekung macam ni, cembung macam ni. Gitu Alright, so ini adalah 3 jenis cermin yang kita ada. Okay, so ini cermin awak kena ingat ini cermin. Okay, kalau dalam awak pergi sekolah memang kita buat eksperimen juga. Menarik, kita nak bezakan kalau kita guna cermin 3-3 ni, apa bezanya image kita bila kita tengok kat cermin tu? Image kita sama ke? Lebih besar ke? Lebih kecil ke? Faham? Okay, so kita pergi kepada yang pertama dulu, pantulan cahaya. Awak kena ingat tau, kenapa image kita sama saiz ke? Macam satah ni cikgu dah terang tadi kan. Image satah yang macam satah ni ialah cermin yang awak selalu guna kat rumah tu lah. Awak punya saiz sama kan? Okay, saiz sama. Kenapa saiz sama? Yang ni tidak. Tapi kita akan tengok apa benda jenis saiz dia. Image yang terbentuk. So, saiz sama ni more kepada pantulan. Saiz sama ke, besar ke, kecil ke image yang terbentuk kerana pantulan. Nampak Ini adalah pantulan untuk cermin satah. Okay, cermin satah. Konsep pantulan cahaya. Alright, so kita boleh melihat kalau ada cahaya. Betul tak? Cuba kalau kita pergi tempat gelap, mata kita tak boleh nak mengesan benda. Tak boleh nak mengesan apa-apa barang kat sekitar yang gelap kerana tiada cahaya. Okay, so kalau awak tengok, ini adalah pantulan. Ni datangnya cahaya, yang ni dia pantulkan. Faham? So anak-anak, kalau cermin satah, sudut pantulan dengan sudut sinar tuju dengan sinar pantulan dia adalah sama. Okay? So kalau sama, that's why image sama. Tapi cekung dan cembung berlainan. Tapi konsep dia adalah konsep pantulan cahaya. Kenapa kita dapat tengok image kita, saiz dia macam mana. Okay, now cuba tengok aplikasi kat sini. Alright, cermin satah untuk apa, cermin cekung untuk apa, cermin cembung untuk apa. Okay, now kalau awak buat eksperimen yang tadi tu, ini jika awak buat eksperimen, awak akan dapatlah keputusan dia. Tapi ini cikgu akan terangkan lah. Okay, so cermin satah, kita pergi kepada cermin satah dulu. Okay, cermin satah digunakan untuk apa? Banyak gunanya lah kat rumah kita. Kita guna nak tengok muka kita kan. So kalau siapa yang pergi Zumba, ada orang pergi berzumba tu kan, ada orang pergi Zumba, dia guna cermin satah. Sebab apa? Dia nak tengok pergerakan dia cantik tak, elok tak, betul tak, sama tak dengan yang orang yang coach kat depan tu kan. So selalunya kalau kat tempat-tempat yang Zumba, senaman, gym, dia ada cermin untuk kita lihat diri kita. Okay, now selain itu, cermin satah juga sekarang ni rumah akan gunakan cermin satah untuk nampakkan rumah tu lebih besar. Awak tengok pada gambar ni. So cermin satah ni akan memberikan saiz yang sama dengan objek-objek yang dekat dalam rumah awak. So, awak nampak kat sini kan, ini dah satu ruang. Bila letak cermin, dia macam awak dapat ada ruang satu lagi yang sama kat sebelah kat dalam cermin ni. Tapi sebenarnya hanyalah cermin. Cuma kalau awak tak letak cermin kat sini, tak ada cermin kat sini, rumah awak akan lebih sempit. Tapi kalau letak cermin sini, rumah awak akan nampak lebih luas. Sepertinya awak ada double ruang. Macam tu So, cermin satah banyak lagi guna tak? Banyak. Macam-macam lah orang gunakan cermin satah. Okay. Alright, now kita pergi kepada cermin cekung. Ingat lagi cermin cekung. Cermin cekung macam ni. Okay, macam ni kan bentuk dia kan, cermin cekung. Kat sini cermin dia. Okay, alright, cermin cekung yang bentuk C ni, dia apabila awak gunakan cermin cekung, awak punya image, okay, image awak akan lebih besar. Awak akan nampak lebih besar image awak daripada objek yang awak guna tu. Okay, image awak adalah lebih besar. So, cermin cekung selalu digunakan bila? Selalunya kalau orang nak make up. Maksudnya nak tengok benda yang kecil tu nak nampak lebih jelas dan besar. So, salah satu aplikasinya kan, kalau orang make up, nak make up mata. Make up mata nak letak eyeshadow, nak letak mascara, nak letak eyeliner, nak letak macam-macam lah kau nak letak tu kan. Nak letak contact lens ke apa.
untuk nampak details yang lebih berkesan, lebih jelas, orang akan gunakan cermin cekung. So, bila awak letak mata awak kat cermin tu, mata awak jadi lebih besar. So, awak akan nampak lebih jelas awak punya mata tu. Faham? Other than that, siapa selalu pergi dentist kan? Pergi kat dentist kan? Dentist kalau dia check gigi kita, berlubang ke, patah ke, dia nampak akar ke, dia memang gunakan cermin ni kan? Ni selalu saya rasa awak memang selalu tahu tengok. Ni adalah cermin, konsep dia cermin cekung. Supaya gigi awak nampak lebih besar, dia lebih jelas nak tahu apa masalah gigi kita. Faham So, cermin itu adalah salah satu aplikasi cermin cekung. So, cermin cekung, image dia adalah lebih besar daripada objek. Okay. Alright. So, itu cermin cekung. Now, kita tengok pula yang seterusnya. Okay, kita tengok kepada cermin cembung. So, kalau cikgu nak recall balik, how is cermin cembung? Okay. Ni. Okay, cermin cembung macam ni. Okay. So, ini bahagian cermin dia. Kan? Okay, so, cermin cembung ni anak-anak, bila kalau gunakan cermin cembung, image yang terbentuk, image dia adalah lebih kecil. Daripada objek. Okay, image yang terbentuk kat cermin lebih kecil size dia daripada objek. Okay, so, apa aplikasi cermin cembung? Cermin cembung ni digunakan untuk, kalau yang ni saya tahu awak pernah jumpa sangat kat Cameron banyak, betul tak? Okay, ini cermin ni adalah untuk membantu orang yang kat simpang tu nak tengok kereta kiri kanan ada dekat kalau dia nak keluar simpang. Sebab dia akan mencakupi kawasan yang lebih luas. Okay, so dia punya image kat dalam tu adalah lebih kecil daripada objek yang sebenar dia. Okay, other than that, ni kat pasaraya. Ni kat pasaraya ni pun siapa yang pernah perasan yang pasaraya pun ada pasang. Okay, untuk lihat boleh dikatakan peratus yang besar lah untuk lihat kawasan kedai dia. Kawasan dalam kedai tu almost keseluruhan kedai. Untuk apa ni? Untuk dia tengok ada tak pencuri barang. Kan, ada tak orang ambil barang. So, dia boleh tengok daripada situ je, dia boleh nampak dah. Sebab dia dah mencakupi keseluruhan kedai tu. Sebab image menjadi semakin kecil kat dalam tu. Itu adalah kegunaan cermin cembung. Alright. Okay, next. Kita tengok. Alright. Jom kita tengok pantulan cahaya punya konsep. Apa pentingnya pantulan cahaya? Pantulan cahaya penting Okay. So, pantulan cahaya ni sangat penting sebab cermin yang terbentuk, alat-alat optik semuanya, alat-alat optik kebanyakannya menggunakan konsep pantulan cahaya. Okay. Kita tengok alat optik yang pertama yang menggunakan konsep pantulan cahaya ni. Apa dia? Okey, yang pertama periskop. Cikgu ulang, periskop. So, periskop ni, mungkin awak tak pernah dengar nama periskop, tapi awak pernah guna periskop, okey? Contohnya periskop yang awak guna ni, kalau saya sebut periskop mungkin awak tak kenal, tapi awak tahu tak kalau submarine kan, kapal selam, dia nak tengok permukaan, ada orang ke, ada musuh ke, ada apa ke kan, dia akan gunakan periskop. Takkanlah kapal selam ni dia pergi keluarkan kepala dia, kan? Kapal selam ni ada kat bawah, kan? Tak boleh lah nak buka dia punya kapal selam tu kalau dia ada kat bawah. So, tak selamat masuk air lah macam tu lah. So, apa yang dia boleh gunakan ialah periskop. So, macam mana konsep periskop ni? Periskop ni macam ni. Okay? Dia akan perlukan dua cermin. Okay? Dia perlukan dua cermin. So, dua cermin ni bekerjasama untuk memantulkan cahaya untuk lihat objek yang dekat sini. Faham? Mata kita kat sini, objek kat sini. Okay, yang ni nampak pendek kan? Right. Okay, ada periskop yang panjang sangat. Faham tak? Ada periskop yang sangat-sangatlah panjang. So, maksudnya selalunya kalau submarine ni gitulah. Ini awak punya mata. So, benda ni jauh daripada mata awak ni. Benda ni objek ni jauh daripada mata. Tapi awak boleh still tengok menggunakan konsep apa? Konsep pantulan cahaya. Okay. Dan alat ni lah yang kita namakan sebagai apa? Periskop. Okay. So, awak ada kat bawah ni, tapi awak boleh nampak objek yang dekat yang terhalang oleh mata awak nak tengok. Okay. So, konsep dia apa? Dia akan letakkan yang ni adalah cermin satah. Selalunya dia akan letakkan cermin satah. Yang ni cermin, yang ni juga cermin. Dua-dua tu adalah cermin. So, daripada bawah dia boleh tengok kawasan dekat atas ataupun objek yang terhalang. Okay. Kalau anda berada di sekolah juga, memang ini adalah projek yang wajib awak buat, yang saya akan suruh buat. So, menggunakan periskop, awak boleh tengok satu benda yang terhalang. Okay. Okay, menggunakan konsep pantulan cahaya.
Okey, apa lagi alat optik yang gunakan konsep pantulan cahaya? Pernah dengar tak kaleidoskop? Kaleidoskop. Okey. Ni adalah kaleidoskop Kaleidoskop ni selalunya dia untuk alat mainan je lah, untuk seronok-seronok tengok. So, kaleidoskop ni dia sebenarnya konsep dia pantulan cahaya berkali-kali. Faham tak? Pantulan cahaya tu berkali-kali. So, pantulan cahaya berkali-kali tu dia menjadikan awak punya awak punya hasil tu maksudnya berwarna-warni. Awak nampak tak dia membentukkan corak yang cantik. Sebab kaleidoskop ni kalau awak tengok yang ni kan, awak projek membina kaleidoskop ni dia akan menggunakan manik yang berwarna-warni. Okey, dan ada kad cermin. Dia kena ada cermin lah. Kenapa ada cermin? Sebab cermin tu digunakan untuk pantulan. Bila cermin ni bergabung dengan manik berwarna-warni ni, okey, manik berwarna-warni dengan cermin ni, dia akan memantul antara satu sama sendiri. Okey, bila dia pantul-pantul-pantul, dia akan menghasilkan satu corak yang berwarna-warni yang cantik. Ini selalu mainan kanak-kanak lah Okey, kalau awak buat ni memang awak akan menarik lah. Awak letak mata kat situ, dekat lubang yang kecil tu awak akan nampak colourful. Sebab dia konsep pantulan cahaya yang berkali-kali. Okey. So, tengok kat sini dia kata sains dan saya, situasi 1. Budak ni nak tengok benda ni, dia nak tengok pemandangan dekat dinding. Dinding tinggi daripada dia. Macam mana aku nak tengok pemandangan? So, kalau budak tu bijak, dia datang, dia masuk kelas PDPR cikgu, kan, belajar sains, dia tahulah idea macam mana nak buat periskop. Cara nak melihat benda yang terhalang gunakan periskop. Okey, tengok pula yang situasi yang kedua. Ini periskop. Tengok situasi yang kedua. Situasi yang kedua ni, dia nak melintas jalan ke ataupun dia tak nak berlanggar dengan orang kat sini. Okey, dia nak lalu sini, tak nak berlanggar orang sini. So, kalau adanya cermin cembung, okey, letak kat sini, menjadikan orang yang kat sini tahu ada orang kat sini datang ke tak. Faham tak? Okey. So, that is why lah cermin cembung digunakan pada persimpangan lah. Pada dua benda yang tak nampak macam tu. So, satu lagi ialah situasi yang ketiga. Letak cermin yang pandang belakang ni dekat selalu kat motor ada, kat kereta ada, kat lori semua ada lah, kat basikal pun ada. Kenapa ada cermin pandang belakang? Supaya kita akan dapat pantulan, nak tengok ada tak orang kat belakang kalau kita nak masuk simpang ke dan sebagainya. So, Selalunya kalau untuk basikal lah, untuk basikal kita akan gunakan cermin satah lah. Tapi ada juga orang buat tambahan kalau macam cermin kereta tu digunakan kantah cembung. Bukan kantah, cermin cembung. Supaya dia nampak dengan dia macam kopi ruang yang lebih luas. Nak tengok kereta kat mana. Okey. So, itu saja yang cikgu akan cover untuk PDPR untuk kali ni So, apa kerja anda? Okey. Kerja anda esok, hari ni awak tengok video je. So, esok awak buat praktis formatif 8.1. Untuk next class awak buat praktis formatif 8.1. Itu sahaja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.